Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Iman bin Muhammad Saad. Nombor kad matrik 16DTK22F1035. Kod khusus MPU 23052. Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Tajuk pada hari ini ialah menanam rambut. Yang pertama ialah pengenalan. Penanaman rambut di Malaysia semakin mendapat perhatian sebagai salah satu kaedah moden untuk mengatasi masalah kebotakan atau rambut gugur. Namun, bagi umat Islam, persoalan utama yang timbul adalah sejauh mana prosedur ini selaras dengan syariat Islam. Dalam konteks Malaysia di mana majoriti penduduk beragama Islam yang mengamalkan perubatan seperti penanaman rambut perlu mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keaslian ciptaan Allah, kecuali dalam keadaan yang memerlukan rawatan perubatan. Syariat Islam membenarkan penanaman rambut selagi ia dilakukan dengan niat yang baik, seperti memperbaiki penampilan akibat masalah kesihatan dan menggunakan kaedah yang halal, seperti penggunaan rambut sendiri, autotransplantasi. Oleh itu, penanaman rambut di Malaysia harus memenuhi garis panduan yang ditetapkan oleh hukum syarak untuk memastikan ia dibenarkan dan tidak menyalahi ajaran Islam. Selain itu, bagi individu yang ingin melakukan penanaman rambut, penting untuk mendapatkan nasihat pakar dan pandangan pihak berkuasa agama terlebih dahulu agar prosedur ini selaras dengan prinsip Islam. Di Malaysia, terdapat beberapa klinik sudah menawarkan penanaman rambut yang mematuhi syariah yang menggunakan teknologi autotransplantasi. Oleh itu, iaitu Glorious Hair Transplant Center di Kuala Lumpur dan klinik Dr. Inder di Petaling Jaya. Dan dengan bimbingan yang tepat, umat Islam boleh menjalani prosedur ini dengan lebih yakin bahawa ia tidak melanggar hukum agama dan dapat meningkatkan kualiti hidup dengan baik. Hukum penanaman rambut. Menanam rambut setetik dibolehkan sekiranya tiada pilihan rambut sendiri berdasarkan ketetapan syarat-syarat berikut. Yang pertama ialah tujuan merawat bagi menghilangkan aib atau penyakit pada diri sendiri. Yang kedua ialah tidak terdedah pada risiko bahaya dari segi kesihatan di samping mendapat nasihat pakar. Yang ketiga ialah memastikan memilih sumber bahan yang suci, iaitu contohnya menggunakan bahan-bahan yang halal. Sementara itu, dilarang menanam rambut setetik tiruan daripada sumber yang haram dan najis seperti bulu khinzir, bulu rambut bangkai atau rambut haiwan yang tidak dimakan dagingnya dan seumpamanya. Okey, yang ini ialah di mana Malaysia Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-94 yang bersidang pada 20 hingga 22 April 2011 telah membincangkan hukum menanam rambut di kepala kerana telah bersetuju untuk memutuskan bahawa harus dengan syarat penanam rambut adalah dengan menggunakan rambut sendiri, menggunakan bahan-bahan yang suci dan tiada unsur najis serta tidak mendatangkan sebarang kesan mudarat. Yang kedua, daripada Dar Iftar Jordan memutuskan bahawa prosedur menanam rambut ke dalam kulit bukan sebahagian daripada mengubah ciptaan Tuhan. Sebaliknya, rawatan bertujuan untuk mengembalikan kepada fitrahnya yang diciptanya. Oleh itu, hukum menanam rambut diharuskan dengan syarat tidak memudaratkan. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Iman Danish. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Faisal. Matrix 16.10. Saya akan sambung pembentangan. Bahagian 2, hubung kait penanaman rambut dengan prinsip syariat. Itu daripada Rabbaniyah, ketuhanan. Prinsip Rabbaniyah menekankan bahawa segala perbuatan manusia harus berlandaskan kepada hukum dan perintah Allah. Dalam konteks penanaman rambut, prosedur ini dibenarkan dalam Islam kerana ia tidak mengubah ciptaan Allah secara haram. Contohnya, proses yang melibatkan penggunaan bahan-bahan yang dilarang dalam Islam, seperti penggunaan rambut palsu yang tidak berasal dari sumber yang halal atau yang melibatkan penipuan adalah dilarang. Tetapi jika lebih pada rawatan perubatan, boleh dibenarkan selagi ia dilakukan mengikut syariat. Kedua, wasatiyah. Kesederhanaan. Prinsip wasatiyah mengalakkan umat Islam untuk mengambil jalan sederhana dalam setiap tindakan. Penanaman rambut boleh diterima jika dilakukan dengan tujuan yang wajar, seperti memperbaiki kesihatan atau keyakinan diri, bukan semata-mata untuk tujuan kosmetik atau riak. Ketiga, tawazun, iaitu keseimbangan. Tawazun menekankan keseimbangan antara keperluan fizikal dan spiritual. Penanaman rambut dibenarkan jika ia membantu seseorang mencapai keseimbangan antara penampilan yang baik dan kesejahteraan psikologi tanpa melanggar prinsip keagamaan. Antaranya, tidak mengubah ciptaan Allah. Jika penanaman rambut dilakukan dengan cara yang tidak mengubah bentuk asal atau ciptaan Allah, ia lebih mudah diterima. Yang kedua, tidak terlibat dalam penipuan. Penampilan yang baik tidak seharusnya melibatkan penipuan seperti menyembunyikan identiti asli. Yang keempat, mizan, keadilan. Prinsip mizan menuntut agar segala sesuatu dilakukan secara adil. Dalam isu ini dibenarkan melakukan penanaman rambut selagi ia tidak melibatkan pengubahan ciptaan Allah secara kekal atau melanggar keadilan syariat seperti menggunakan bahan yang haram. Kelima, tetap dan anjal, tetap dan fleksibel. Syariat Islam mempunyai elemen tetap dalam menjaga prinsip-prinsip asas seperti tidak mengubah ciptaan Allah. Tapi ia juga bersifat fleksibel dalam isu-isu perubatan yang diperlukan untuk memperbaiki kualiti hidup seseorang. Dalam hal penanaman rambut, hukum boleh berubah mengikut keadaan dan niat. Menjadikannya satu contoh bagaimana syariat Islam fleksibel terhadap perkembangan perubatan moden. Antaranya, kalau tetap, prinsip tidak mengubah ciptaan Allah. Ini adalah prinsip asas dalam Islam menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah. Mengubah bentuk asli atau mencipta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dianggap tidak sesuai. Kedua, kepatuhan kepada hukum syariah. Prinsip-prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan berkenaan dengan penjagaan tubuh dan penampilan adalah tetap dan tidak boleh diubah. Dan untuk bahagian ajar pula, niat dan keadaan. Hukum boleh berubah berdasarkan niat individu dan keadaan mereka. Jika penanaman rambut dilakukan dengan niat yang baik dan dalam keadaan yang mendesak, contohnya akibat penyakit atau kecederaan, bergantung kepada situasi. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kemajuan dalam bidang perubatan, syariat Islam dapat mengambil kira perkembangan tersebut dan menyesuaikan hukum berdasarkan keadaan semasa yang relevan. Bahagian ketiga dalam pembentangan ini, iaitu hubung kait penanaman rambut dalam peranan syariat. Memelihara agama, Hifz al-Din. Penanaman rambut di Malaysia mesti mematuhi syariat agar tidak melibatkan unsur-unsur haram seperti penggunaan bahan atau kaedah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan mengikuti panduan syarak, umat Islam dapat menjalani prosedur ini tanpa menjejaskan ketaatan mereka kepada agama. Syariat menjaga agar prosedur perubatan ini tidak melanggar perintah Allah tentang menjaga keaslian ciptaannya. Memelihara nyawa, Hifz al-Nafs. Dalam syariat, menjaga kesihatan fizikal dan mental adalah penting. Penanaman rambut boleh meningkatkan kesejahteraan psikologi bagi mereka yang mengalami masalah kebontakan serius yang mungkin menyebabkan kemurungan atau masalah harga diri. Ini sejajar dengan tuntutan syariat untuk menjaga nyawa dan kesihatan individu. Saya teruskan dengan ahli stres. Hello, saya Abdul Hafiz. Saya akan sambung untuk memelihara maruah Hifz al-Ir. Maruah seseorang berkait rapat dengan penampilan diri dan penanaman rambut boleh membantu individu yang terjejas oleh kebutakan untuk memulihkan keyakinan diri mereka.
Ini dapat menjaga maruah dan harga diri seseorang. Terutamanya jika penampilan yang kurang menarik memberi kesan kepada kehidupan sosial atau profesional mereka. Syariat membenarkan tindakan memperbaiki penampilan selagi ia tidak melanggar hukum Allah. Yang ni seterusnya adalah memelihara akal. Hif al-aql. Penanaman rambut juga boleh dikaitkan dengan pemeliharaan akal kerana ia memberi kesan pada kesihatan mental seseorang. Orang yang mengalami masalah kebutakan mungkin menghadapi tekanan mental atau emosi yang mempengaruhi keupayaan mereka untuk berfikir, berfungsi dengan baik. Dengan memperbaiki penampilan diri, seseorang dapat menjaga kesejahteraan mereka dan ini dapat selaras dengan prinsip syariah dalam menjaga akal. Kemudian, memelihara harta. Hif al-mal. Penanaman rambut merupakan satu peleburan pokok keuangan dan syariat Islam mengajar agar harta diuruskan dan dengan bijaksana. Penanaman rambut dibolehkan selagi ia tidak membazir atau melibatkan kos yang tidak perlu. Syariat juga melindungi hak individu untuk membuat keputusan yang rasional berkaitan harta mereka asalkan tidak membahayakan diri atau agama. Keempat adalah hubung kait penanaman rambut dalam kaedah fiqah. Dalam kaedah fiqah, penanaman rambut atau prosedur seperti ini sering dibincangkan dalam konteks halal dan haram. Beberapa aspek yang biasanya diambil kira adalah pertama adalah niat. Niat sebalik penanaman adalah penting jika ia bertujuan untuk menyembunyikan kebotakan dan meningkatkan keyakinan diri, ia mungkin dianggap lebih boleh diterima. Kedua adalah material rambut. Jika rambut yang digunakan adalah rambut manusia, seperti rambut palsu, ia biasanya lebih diterima berbanding dengan bahan lain. Namun, jika ia melibatkan bahan yang tidak halal atau meragukan, ia akan menjadi salah dalam Islam. Ketiga adalah kesihatan dan kesan kesampingan. Jika penanaman rambut berpotensi membahayakan kesihatan atau menyebabkan kerosakan pada tubuh, ia dianggap haram. Dalam Islam, menjaga tubuh adalah penting dan tindakan yang merosakkan diri sendiri tidak digalakkan. Sebaiknya mendapat nasihat daripada ulama atau pakar dalam bidang ni adalah langkah yang terbaik untuk memahami situasi secara mendalam. Kesimpulannya, menanam rambut dalam syariat Islam dianggapkan boleh jika diperlakukan dengan baik, niat baik seperti meningkatkan keyakinan diri, memperbaiki penampilan. Prosedur ini tidaklah termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Taala kerana ia dilihat sebagai usaha memperbaiki keadaan. Di samping itu, penting untuk memastikan bahawa prosedur yang diambil adalah halal dan mematuhi prinsip kesihatan. Jika ia dilakukan untuk alasan perubatan seperti kebotakan akibat penyakit, ia boleh diterima. Akhir sekali, sentiasa rujuk pada ulama dan sumber yang boleh percayai untuk memastikan bahawa amalan ini selaras dengan ajaran Islam. Ini adalah sumber rujukan kami. Dan terima kasih.